Ya, saya percaya saudara Zawak ni, saudara Regi, secara khusus saudara merujuk kepada kenyataan yang bermula di perkarangan mahkamah pada petang semalam, di mana terdapat di dalam YouTube dan juga terdapat laporan-laporan ringkas media bertulis. Najib di dalam kenyataan tersebut telah memulakan satu kenyataan bercorak menjadi mangsa, bercorak seolah-olah apa yang telah berlaku sepanjang minggu pertama perbicaraan di Mahkamah Persekutuan adalah suatu kezaliman terhadap dia, satu keingkaran hak dia untuk menuntut keadilan. Itu yang dapat dilihat atau ditonton dan didengar daripada kenyataan Najib semalam. Dan sebelum saya menguraikan perkara itu, saya perlu nyatakan di sini, saya amat terkejut bahawa seorang bekas Perdana Menteri negara kita boleh tanpa asas dan berlawanan dengan hakiki, bertentangan dengan fakta, boleh mengeluarkan satu tuduhan melulu seperti itu selama tempoh 4 tahun 1 bulan dan 15 hari sejak beliau dituduh di mahkamah berkaitan 7 pertuduhan SRC pada 4 Julai 2018. Seringkali bila kita berbincang, sama ada bersama saudara Regi, bersama dengan para moderator channel-channel lain, saya sering menekankan bahawa sistem keadilan perlu memberi ruang yang cukup kepada sesiapa saja, apatah lagi kepada bekas Perdana Menteri, untuk membela diri di mahkamah. 4 tahun lebih kita tidak pernah berlaku adil dalam bual bicara kita, apatah lagi sistem kehakiman. Ya. Saya akan huraikan sebentar lagi. Ini saya nak cuma memberi satu permulaan, satu gambaran awal kenapa saya terkejut dengan kenyataan tersebut datangnya daripada seorang bekas Perdana Menteri. Now, kalau kita lihat, Mahkamah Tinggi telah mendengar perbicaraan berhari-hari. Ada laporan mengatakan sebanyak jumlah 70 lebih hari, di mana saksi-saksi pelbagai dipanggil oleh pihak pendakwaan dan kemudian selepas pembelaan dipanggil pada 11 November 2019, Najib pula memanggil tidak kurang daripada 19 orang saksi. Semua ruang diberi. Jumlah jilid yang dikembarkan dan dibawa ke Mahkamah Rayuan berjumlah pada masa itu 112 pada masa itu. Dan kini di Mahkamah Persekutuan berjumlah 176 kita difahamkan dalam jumlah tersebut. Makna kata, apa yang hendak dibangkitkan oleh peguamnya, apa isu sekalipun yang hendak dibangkitkan oleh Najib Razak, telah dibenarkan untuk dibangkitkan. Mahkamah tidak pernah menghalang panggilan saksi. Mahkamah tidak pernah menghalang bentuk soalan yang ditanya. Kerana mahkamah nak bagi peluang, segala perkara dilalui, di hujung kes baru mahkamah akan tentukan sama ada keterangan yang ditampilkan, soalan yang diajukan itu sebenar-benarnya relevan atau tidak berkaitan dengan kes Najib Razak. Dan kemudian baru Mahkamah Tinggi membuat keputusan, begitu juga Mahkamah Rayuan. Dan yang keduanya, sebenar-benarnya di hujung perbincangan kita pada malam ini, saudara Regi, saya yakin dan percaya bahawa melalui rentetan peristiwa dan fakta-fakta yang akan ditampilkan, kesemua para penuntut akan tahu bahawa jika pun Najib membuat aduan kononnya beliau dizalimi atau beliau tidak diberi ruang keadilan yang cukup di Mahkamah Persekutuan, ianya adalah kerana Najib Razak merupakan arkitek kepada kehancuran keadilan dirinya sendiri. Najib Razak is the author of his own misfortune. Biar saya huraikan sekarang jika saya boleh, saudara Regi. Kita kena patah balik ke Mahkamah Rayuan. Tak perlu sampai ke Mahkamah Tinggi. Itu saya telah rumuskan pada peringkat awal tadi. Patah balik ke Mahkamah Rayuan.
Dan Mahkamah Rayuan membuat keputusan pada 8 Disember 2021. Dalam sidang media semalam, Najib mengatakan antara sebab dia menukar peguam di saat-saat akhir adalah kerana dia mempunyai suatu perspektif ataupun arah, angle berbeza yang dia nak cuba di Mahkamah Persekutuan. Persoalannya, kalaupun awak nak cuba perspektif yang berbeza, awak patut mula berfikir selepas awak kalah di Mahkamah Tinggi dan kalah kemudiannya di Mahkamah Rayuan. Itu yang pertama. Kemudiannya, Mahkamah telah pada 29 April tahun ini menetapkan tarikh bicara dan mengumumkan kepada masyarakat tarikh bicara adalah pada mulai 15 Ogos seperti yang berlaku. Maksudnya 3 bulan setengah sebelum permulaan rayuan terakhir Najib Razak SRC ini, Najib Razak, segala pasukan peguam lamanya, segala pasukan peguam barunya ataupun mana-mana peguam luar seperti kita sudah tahu bahawa ada 3 bulan setengah untuk bicara. Najib sekurang-kurangnya, yang keduanya, pada tarikh itu wajib untuk menentukan kalau dia nak gunakan peguam lain sebab dia ada perspektif lain, gaya lain, cara lain nak berucap dan perlu menukar peguamnya Syafiq Abdullah, maka selewat-lewatnya adalah 29 April. Not more than that. Sebab dia tahu yang ketiganya. Dia tahu jumlah jilid banyak. Dia tahu keterangan saksi cukup banyak. Alasan penghakiman Mahkamah Tinggi lebih 800 muka surat. Alasan Mahkamah Rayuan lebih 300 muka surat. Dan kalau dia betul-betul serius nak membela diri dia, nak mengambil peluang terakhir ini, dia tahu sesiapa pun peguam, dia wajar mencari daripada tempoh yang seawal mungkin. Itu dah sedap. Dan dia tidak lakukan pada peringkat awal. Tambahan pula yang ketiga dan yang keempat secara sekaligus, sebenarnya sebelum pada 29 April, pada tanggal 24 Januari tahun ini, Peguam Najib terdahulu Syafiq mengumumkan bahawa Najib Razak berhasrat melantik Queen Counsel. Dan perkara itu adalah 3 bulan sebelum Mahkamah Persekutuan menetapkan tarikh rayuan terakhir. Tetapi pada hakikatnya, walaupun diumumkan pada 24 Januari 2020, para penonton perlu tahu fakta menunjukkan permohonan untuk kebenaran memasukkan Jonathan Laidlaw itu cuma difailkan pada 31 Mei. Kenapa? Kenapa Najib mengambil langkah melengah-lengahkan permohonan dia sendiri? Makna kata 4 bulan selepas pengumuman, 1 bulan selepas mahkamah tetapkan rayuan, baru dia failkan permohonan untuk memanggil Jonathan Laidlaw. Dan pada hakikatnya, walaupun di masa yang lewat seperti itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mendengar permohonan tersebut telah dengan sesegera mungkin memberi arahan yang wajib, arahan yang sihat untuk pihak-pihak memfailkan dokumen-dokumen perlu, memfailkan hujahan, dan selepas mendengar hujahan pada 21 Julai 2022 keputusan dibuat. Ini yang keempat. Maksudnya lebih kurang 26 hari sebelum rayuan sudah diketahui Jonathan Laidlaw tidak diberi kebenaran. Kenapa tidak ada apa-apa yang dibuat untuk standby mana-mana peguam? Walhal dari segi prinsip undang-undang yang pasukan peguam lamanya pun tahu, sukar di dalam sistem kehakiman dan perundangan kita untuk memperolehi kebenaran memanggil peguam luar
terdapat keputusan terdahulu. Kita pernah berbincang Cherry Blair yang menjadi suatu halangan Everest untuk memanggil Laidlaw. So sepatutnya pada masa permohonan difailkan sekalipun patut standby. Kalau Jonathan Laidlaw tak dapat masuk, siapa yang boleh ada masa untuk baca dulu rekod rayuan, siap dulu rayuan. Ini masa depan dia. Dia sendiri mengatakan kebebasan dia, kehidupan dia akan terjejas. Itu dia patut tahu daripada awal. Dia seorang bekas Perdana Menteri yang pernah dipertanggungjawabkan 9 tahun urus tadbir negara. Ini kan pula urus tadbir diri sendiri. Takkan dia tidak boleh tahu apa perkara yang penting untuk diri dia. Tidak ada standby lawyer pada masa itu. Yang kelimanya, Jonathan Laidlaw dibuang pada ataupun tidak dibenarkan masuk pada 21 Julai. Tapi dengan serta-merta 5 hari kemudian dia memilih, Najib Razak sendiri memilih untuk memberhentikan pasukan Peguam Shafie Abdullah. Peguam yang mengendali kes di Mahkamah Tinggi, peguam yang mengendalikan hujah di Mahkamah Rayuan. Najib yang pilih memberhentikan melalui surat yang Shafie Abdullah hantar ke Mahkamah Persekutuan. Surat itu mengesahkan kami diarahkan untuk berhenti. Bukannya Shafie pilih untuk berhenti jadi peguam Najib. Najib yang arahkan. Kenapa Najib arahkan peguam ataupun pemberhentian Shafie 5 hari selepas Laidlaw tidak diberi kebenaran untuk masuk dan sebelum dia lantik mana-mana peguam terdahulu? Ini Najib kena jawab. Adakah ini caranya kita nak membela diri kita kalau kita percaya bahawa masa depan kita mungkin tergadai? Dan pada hari yang sama ada surat dimasukkan oleh Tuan Hisham Teput. Minta maaf Tuan Zaid Ibrahim dan rakan-rakannya untuk memaklumkan perlantikan mereka, perlantikan Hisham Teput sebagai kaunsil. Tetapi pada keesokan hari 27 Julai mereka memohon pula penangguhan. Jadi adakah tujuan utama diberhentikan Shafie selepas tidak dapat dimasukkan Jonathan Laidlaw adalah untuk lantik seorang peguam baru dengan kepercayaan memandangkan peguam itu baru dilantik, tidak pernah standby sebelum itu, akan kononnya berjaya memperolehi penangguhan dan memperkotak-katikkan sistem keadilan negara? Yang mana pada hari Selasa yang lalu Mahkamah Persekutuan dengan jelas menyatakan apabila 2 minggu telah di-reserve untuk rayuan terakhir SRC Najib Razak sejak 29 April dan 5 orang hakim telah dipilih untuk mengendalikan rayuan ini, 2 minggu ini tidak ada mana-mana perayu lain mempunyai hak untuk merayu di hadapan 5 orang hakim ni. Hak mereka tertanggung. Itu sebab rayuan perlu berjalan. Sebab setiap insan, setiap rakyat di negara ini perlu diadili dengan saksama oleh sistem keadilan. Itu telah dihuraikan oleh Ya Ahmad Arif, Hakim, Ketua Hakim Negara. So, Najib tidak boleh menganggap dia adalah bos sistem keadilan. Dia tidak boleh meletakkan sistem kehakiman dalam tebusan. Dia tidak boleh menganggap bahawa dia mempunyai hak untuk menukar peguam dan mempunyai hak untuk menangguh. Itu bukan hak dia. Hak tukar peguam memang hak Najib. Tapi hak untuk memberi penangguhan atau tidak adalah budi bicara mutlak mahkamah. Dan mahkamah mengambil kira segala rentetan peristiwa tadi yang saya nyatakan. Mahkamah mengambil kira kaedah 6 etika guaman yang saudara Regi sentuh tadi, yang mewajibkan peguam cuma mengambil kes sekiranya beliau memang tahu dia bersedia untuk tarikh rayuan. Dan sesiapa sahaja, bukan saudara Hisham Teput yang saya hormati, bukan dia sahaja, sesiapa sahaja pada masa itu tahu mahkamah telah tetapkan rayuan Najib sejak 29 April. Maka kalau Najib betul-betul nak tukar peguam, sepatutnya dia standby daripada awal.
sepatutnya dilantik sejak awal bagi mereka, ke semua 176 jilid, ke semua perkara-perkara lain berbangkit, berbincang dengan mereka, tengok sama ada betul atau tidak apa yang Najib katakan. Kononnya ada perspektif lain yang mungkin dia kata dia tidak dijalankan melalui Syafiq. Sepatutnya dilakukan pada tempoh yang awal. Pada hari ini, saudara Regi, Majlis Peguam pun mengeluarkan satu kenyataan. Betul. Untuk memaklumkan kepada rakyat bahawa peguam tidak boleh melanggar etika guaman dalam mengendalikan sistem keadilan. Mereka wajar bersedia di bawah kaedah 6 dan satu lagi kaedah 24 untuk menentukan mereka boleh menjalankan perbicaraan pada tarikh yang ditetapkan. Tapi isu itu adalah berkaitan kalau ada pun tindakan disiplin oleh Majlis Peguam melalui majlis disiplin mereka, itu cerita lain. Sama ada tindakan akan diambil terhadap mana-mana peguam, itu bukan urusan penting di sini. Isu dia di sini adalah perkara ini diambil kira oleh Mahkamah Persekutuan. Kalau awak wajib bersedia, maka Mahkamah menganggap awak sudah bersedia. Sebab itulah Mahkamah kata, kalau awak dah bersedia, sebab itu awak ambil fail, macam mana sehari lepas itu awak menulis surat minta tangguh yang telah ditolak. Kemudiannya seminggu selepas itu di mahkamah, 2 minggu selepas itu di mahkamah terbuka awak masih minta tangguh. Dan bila tidak ditangguh, ditolak permohonan untuk memasukkan keterangan baru, dan kemudian awak masih minta kali ketiga penangguhan pada hari Selasa. Dan bila penangguhan tidak diberi pada hari Selasa, maka awak diminta datang balik pada hari Khamis. Awak datang hari Khamis sekali lagi, kali keempat awak minta penangguhan. Dan bila penangguhan tidak diberi pada hari Khamis, awak pohon menarik diri. Menarik diri sebagai peguam pun adalah keputusan yang perlu dibuat oleh mahkamah, bukan boleh sewenang-wenang. Dan daripada hari Selasa sampai hari Khamis, tidak ada permohonan bertulis dengan alasan-alasan lain selain daripada kemungkiran kaedah 6 yang ditampilkan. Bagaimanakah mahkamah nak laksanakan tanggungjawab mereka untuk meneliti dan membenarkan penangguhan? Najib tidak boleh salahkan mahkamah langsung. Ni saya bercakap sebagai pengamal undang-undang yang selama ini 4 tahun lebih dalam setiap statement yang saya buat, setiap komen yang saya beri, setiap talk show yang saya hadir, saya sering mengingatkan orang ramai, Najib berhak diberi ruang dan luang untuk menampilkan pembelaan sama ada di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan. Najib tidak boleh sekarang ini menuding jari seolah-olah dia adalah mangsa, sedangkan dia menjadi mangsa atas rencana arkitek diri dia sendiri. He himself is the author of his own misfortune. Tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain langsung. Dan untuk beliau cuba tampilkan diri beliau sebagai mangsa ketidakadilan adalah suatu perkara yang paling, saya minta maaf dengan hormat saya mengatakan, paling jijik yang saya percaya boleh dikeluarkan oleh seorang bekas Perdana Menteri.